Kata musannif ketujuh, sifat kudrat. Kata musannif yang ketujuh daripada 13 sifat. Yang ketujuh daripada 13 sifat ataupun daripada 20 sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menggunakan akal yang waras untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan akal kita yang waras untuk mencari bukti ataupun dalil yang menunjukkan bahawasanya zat Allah Ta'ala itu wajib memiliki sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah ialah sifat qudrat. Jadi akal kita menghukumkan Tuhan mesti wajib bersifat dengan kuasa. Dia dipanggil hukum akal. Hukum akal adalah keputusan yang dibuat oleh akal manusia. Sesuatu perkara yang diputuskan oleh akal manusia. Kemudian apa yang dihukumkan, apa yang diputuskan oleh akal manusia itu mestilah bertepatan dengan diri perkara, hakikat perkara. Itu maksud hukum akal. Beza dengan hukum syarak. Kalau hukum syarak yakni perkara yang Allah perintahkan atas diri kita, itu hukum syarak. Contohnya macam kita diwajibkan solat, kita diwajibkan puasa, itu dipanggil hukum syarak. Hukum akal lain. Kerana perkataan wajib itu banyak erti. Contoh kita kata wajib solat, itu wajib syar'i. Kalau kita kata makan banyak mesti kenyang, wajib kenyang, itu hukum adat nama dia. Yang hidup mesti mati, yang hidup wajib mati, itu namanya hukum aradi, janji Allah. Adapun di sini Allah wajib bersifat kuasa, itu namanya hukum akli, hukum akal. Sebab tu Allah memberi kita akal supaya kita menggunakan kewarasan akal fikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita gunakan akal kita untuk memahami hukum hakam Allah. Kita menggunakan akal kita mencari dalil-dalil bukti yang menunjukkan tentang mesti adanya Tuhan. Jadi kita menggunakan akal kita mencari dalil, mencari bukti tentang kewujudan Tuhan, kewujudan Allah. Contohnya gini, bila kita tengok meja ni ataupun bangunan ni, sudah tentu akal kita akan berfikir, sudah tentu akal yang waras akan berfikir mesti ada yang mendirikan bangunan. Akal yang waras tak boleh terima seandainya nak dikatakan kewujudan bangunan surau ni dengan sendiri, tanpa ada orang yang mendirikan, tanpa ada orang yang membuat. Makna akal yang waras tak boleh terima. Akal yang waras akan menghukumkan tidak patut demikian. Akal yang waras akan menghukumkan tidak patut adanya surau, adanya bangunan, tapi tidak ada yang membina. Akal tak boleh terima. Mustahil pada akal kita adanya bangunan ni tanpa ada yang mendirikan. Begitulah juga akal kita setelah melihat alam ini,
Lalu akal kita menjadikan alam ini sebagai dalil, bukti yang menunjukkan mesti ada yang menciptakan alam, mesti ada yang membuat alam ini. Yakni pegangan kita terhadap pencipta alam tu ada dah, cuma tak kenal siapa. Macam bangunan tadi, semua orang akan tahu, semua orang akan yakin bahawa bangunan ni ada yang buat, tapi tak kenal siapa yang buat. Seandainya ada yang mengatakan bangunan ni tak ada orang buat, orang takkan percaya, orang yang waras takkan percaya. Semua akan kata mana boleh, mesti ada yang membuat. Kemudian ditanya lagi, siapa yang buat? Oh, tak tahu, tak kenal. Tapi setidak-tidaknya pegangan terhadap adanya maknanya orang yang membuat bangunan ni ada dah dalam hati kita, mesti ada yang buat, cuma tak kenal lagi. Begitulah juga akal kita apabila menilik alam ini, menggunakan akal merenung, berfikir, mengkaji, menyelidik. Lalu akal kita mengatakan mesti ada yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang menjadikan alam. Mustahil benda ini semua ada dengan sendiri. Kalau akal kita tak boleh terima adanya surau ini dengan sendiri, begitulah juga akal kita tak akan boleh terima adanya alam ini dengan sendiri. Mesti ada yang menciptakan. Mesti ada yang menciptakan. Itulah gunanya akal. Jangan disia-siakan akal kita. Kemudian apa yang dihukumkan dengan akal kita tadi, apa yang diputuskan oleh akal kita tadi, mestilah muafakat, mesti sama dengan hakikat perkara itu. Contohnya tadi, saya menghukumkan dengan akal saya adanya surau ni mesti ada yang menciptakan. Itu hukum yang saya kata, itu keputusan yang saya buat. Adanya surau, makna wajib ada yang menjadikan surau, wajib ada yang membuat surau. Itu keputusan yang saya buat, wajib tadi, mesti ada yang buat. Itu mesti ada yang buat, itu hukum. Tapi nak tengok, tak sudah lagi situ, tak cukup lagi situ, kena tengok dalil. Mana bukti adanya surau ni ada yang buat? Mana bukti? Saya tak boleh semata-mata nak menghukum adanya surau ni mesti ada yang buat surau ni. Saya tak boleh nak hukum semata-mata begitu tanpa ada bukti. Kemudian dikaji, diselidik, disoal siasat contohnya, rujuk sini, rujuk sana, rujuk sini, rujuk sana, dapat jawapan memang sungguh-sungguh surau ni ada yang mendirikan. Makna baru ada bukti. Jadi muafakat tak apa yang saya hukumkan dengan akal tadi dengan diri perkara? Sama tak? Saya menghukumkan surau ni ada yang buat. Kemudian bila buat kaji selidik, bila disoal siasat, memang betul-betul ada yang membuat. Jadi muafakatlah akal yang saya apa hukum yang saya putuskan dengan akal dengan hakikat perkara tadi sama. Bila sama, sah hukum akal. Betul lah hukum akal. Wajib kena terima. Begitulah juga bila akal kita menghukumkan, memutuskan mesti ada yang menjadikan langit bumi, mesti ada. Itu keputusan yang kita buat. Lepas tu tengok betul ke tidak, betul ke langit bumi ni ada yang membuat. Kaji selidik, buat siasatan, tengok mana dalil, ada tak dalil, ada tak bukti yang menunjukkan langit bumi ni diciptakan. Buka Quran, buka hadis, ada jawapan kat dalam tu. Contohnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Makna ada dalam Quran yang menyatakan bahawa sesungguhnya ada pencipta langit dan bumi. Kemudian muafakat tak? Apa yang kita hukumkan tadi dengan akal kita, adanya pencipta dengan apa yang ada dalam Quran sama tak? Keputusan yang kita buat dengan akal dengan dalam Quran sama tak? Sama. Muafakat tak? Muafakat. Maka boleh diterima hukum akal. Gitulah. Sebab ada yang mempertikaikan. Ada yang mempertikaikan. Mempertikaikan bagaimana? Dia mempertikaikan siapa yang mewajibkan Allah? Ada. Siapa yang mewajibkan Allah? Ada kuasa. Siapa yang mewajibkan Allah itu satu. Ini soalan yang nak mengelirukan masyarakat. Ini soalan-soalan yang nak mengelirukan pemikiran orang awam, supaya mereka meninggalkan pengajian sifat 20. Siapa yang mewajibkan Allah? Biasanya Allah yang mewajibkan kita.
Dia buat macam tu. Yang kita tahu selama ni Allah yang mewajibkan kita solat, Allah yang mewajibkan kita puasa. Sekarang ni kalau golongan ni dikata belajar sifat 20 ni, mereka menghukumkan Allah tu wajib begini, wajib begitu. Nampak dia nak pusing. Nak pusing. Padahal kita nyatakan Allah mewajibkan solat itu hukum syarak nama dia. Kita menghukumkan, memutuskan dengan akal Allah mesti ada, Allah wajib ada, Allah wajib sedia kala, Allah wajib tidak serupa dengan makhluk, itu dinamakan hukum akal. Nampak tak? Itu hukum akal. Contohnya sekarang ni sifat yang ketujuh. Akal kita menghukumkan Tuhan mesti bersifat dengan kuasa. Akal yang waras, akal orang beriman, akalnya mesti memutuskan, mesti membuat keputusan bahawa sesungguhnya Tuhan itu wajib kuasa. Mesti. Akal kita menghukumkan mesti Tuhan itu bersifat kuasa. Akal kita tidak boleh menerima, akal kita tidak boleh membenarkan yang dipanggil Tuhan itu bersifat dengan lemah. Lemah itu sifat kekurangan. Mustahil ada pada Tuhan yang kita katakan maha hebat, maha kuasa, tiba-tiba memiliki sifat lemah pula. Akal tak boleh terima. Tak layak nak dipanggil Tuhan seandainya ada kelemahan. Baik, itu yang diputuskan oleh akal kita. Kemudian tengok ada tak dalil? Ada tak dalil? Mana bukti yang nak membenarkan hukum akal kita tadi? Ada tak bukti yang nak membenarkan hukum yang oleh akal kita bahawa Allah itu mesti kuasa? Tengok, kaji, selidik, tengok pada makhluk ini, buka Quran, buka hadis, dapat jawapan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Jadi muafakat tak apa yang dihukumkan oleh akal Tuhan mesti kuasa tadi dengan apa yang ada dalam Quran? Muafakat. Jadi gunakan akal untuk memahami Quran dan hadis. Gunakan akal yang waras. Itu Allah ada sebut dalam Quran, afala taqilun. Adakah kamu tak boleh fikir? Adakah kamu tak boleh fikir? Adakah kamu tak berakal? Itu di antara fungsi akal yang Allah bagi, mencari dalil tentang kewujudan Allah. Menggunakan akal untuk meneguhkan, memantapkan keimanan kita, pegangan kita terhadap Allah. Menggunakan akal untuk mengenal agama, memahami hukum hakam Allah. Itulah faedah akal yang Allah bagi. Kalau tak, sia-sialah akal tu. Kalau Allah bagi akal tapi tak ada faedah, tak boleh digunakan untuk memahami hukum hakam Allah ataupun mengenal Allah. Baik. Jadi kudrat ini adalah salah satu daripada sifat yang wajib, mesti. Akal kita menghukumkan mesti Tuhan bersifat dengan kuasa. Kudrat artinya kuasa. Apa di kuasa ni? Apa di sifat kuasa ni? Kuasa tu apa? Arab kata kudrat, bahasa Melayu kita kata kuasa. Kuasa itu adalah sifat yang wujudiyah. Maknanya sifat kudrat ni adalah suatu perkara yang wujud, yang ada sungguh-sungguh. Yang ada sungguh-sungguh di zat Allah Ta'ala dah. Dipanggil kuasa ni sifat ma'ani namanya. Kudrat ni dipanggil sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya di zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani. Baik, sejak bila Allah Ta'ala tu memiliki kuasa? Sejak bila? Jawabnya lagi sedia. Maksud sedia tu sedia kala. Kalau orang tanya sejak bila Allah tu memiliki kekuasaan, jawabnya sedia kala. Apa maksud sedia kala? Sesuatu yang tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan, itu dipanggil azali ataupun sedia kala, ataupun kita kata qadim. Qadim, azali, sedia kala,
menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada permulaan. Lawan bagi sedia kala ni apa? Baharu. Sedia kala lawannya baharu. Apa maksud baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Walaupun usianya dah beratus ribu juta tahun, walaupun usianya dah memakan waktu ribuan tahun, jutaan tahun, dipanggil baharu. Contohnya alam ini, sejak mula Allah ciptakan daripada tak ada alam kepada ada alam, sampailah ke saat ini kewujudan alam ini dah makan masa tak tahulah berapa juta tahun atau 20 juta tahun. Maka alam ini dipanggil bersifat baharu. Boleh faham tak baharu tu? Apa sahaja yang ada permulaan, baharu. Allah tidak baharu. Kalau Allah baharu, menunjukkan dia serupa makhluk. Ada ayat dah kata dia tak serupa makhluk. Jadi jangan diserupakan Allah dengan benda baru. Jangan diserupakan zat Allah dengan zat yang baharu. Jangan diserupakan sifat Allah dengan sifat yang baharu. Jangan diserupakan perbuatan Allah dengan perbuatan yang baharu. Ini tujuan kita mengaji sifat 20 tauhid ni, supaya boleh membezakan yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk, supaya kita tidak salah faham terhadap Allah. Jangan salah faham terhadap Allah. Sebab salah faham terhadap Allah ni boleh merosakkan akidah. Kalau salah faham dengan manusia tak ada masalah lagi. Kita salah faham dengan manusia tak apa. Zaid kulitnya cerah, kita salah faham, kita kata Zaid ni kulit dia hitam. Salah faham. Rosak tak akidah? Tak rosak akidah. Walaupun salah meletakkan sifat makhluk tadi, Zaid dia putih orang, kita kata dia hitam. Contohlah segala contoh. Tak apa, tak ada masalah. Tak merosakkan akidah. Tapi kalau Allah kita meletakkan sifat yang tidak sepatutnya pada Allah, ini merosakkan akidah. Ini merosakkan akidah. Jadi di sinilah perlu kita memahami agar dapat kita membezakan yang mana sifat Tuhan, yang mana sifat makhluk. Supaya jangan kita meletakkan, jangan salah dalam mengiktikadkan Allah Ta'ala. Jangan salah. Akidah ni nombor satu kena jaga. Persiapan untuk kita solat, persiapan untuk puasa, zakat, haji, umrah, membuat yang disuruh oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Persiapan yang paling awal adalah mengenal Allah. Kena kenal Allah, barulah ibadat kita itu betul dan diterima oleh Allah. Bagaimana kita nak berkhidmat dengan Tuhan sedangkan Tuhan itu pun kita tak faham, kita tak kenal? Macam mana kita nak mengabdikan diri kepada sesuatu yang kita pun tak pasti? Kita nak khidmat macam mana dengan Tuhan, itu pun tak pasti. Tuhan itu bagaimana sifat. Akibat tak kenal Tuhan ni lah ramai di kalangan kita yang bersangka jahat dengan Tuhan, meletakkan sifat kekurangan pada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Jadi belajar ngaji ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni tuan-tuan dan puan hadirin hadirat, ilmu yang wajib, bukan sunat. Sifat 20 ni di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah wajib belajar, bukan sunat. Apa maksud wajib? Mahu tak mahu, suka tak suka, mesti mengaji. Berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah kalau kita tak ada masa nak belajar, tak ada masalah. Tapi kalau fardu ain, wajib meluangkan masa supaya dapat menunaikan kewajipan belajar ilmu tauhid tadi. Baik. Okey, jadi kudrat artinya sifat berkuasa Allah, sifat kuasa Allah yang telah ada di zat Allah sedia kala lagi. Berbeza dengan kudrat kita. Kita belajar ni biar kita nampak beza. Kita ada tak kudrat? Jawabnya ada. Tapi kudrat kita bersifat baharu. Kudrat kita bersifat baharu. Kudrat Allah qadim. Kan dah boleh beza ke? Kekuasaan kita baharu, kekuasaan Allah sedia kala. Kemudian apa lagi? Kekuasaan Allah boleh memberi kesan. Sifat kuasa Allah boleh memberi bekas. Maksud bekas ni boleh memberi kesan, sama ada kesan baik, kesan buruk. Boleh memberi manfaat ataupun boleh memberi mudarat. Itu kekuasaan yang ada pada Allah.
Adapun kekuasaan yang ada pada tubuh badan kita ni tak boleh memberi sesuatu. Seandainya ada di kalangan kita yang beriktikad bahawasanya tenaga kekuasaan yang keupayaan yang ada dalam tubuh badan kita ni boleh menghasilkan sesuatu, dia telah mensyirikkan Allah. Dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu. Memang dalam tubuh badan kita ni ada kudrat, tapi kudrat yang bersifat baharu. Cuma sama pada nama saja. Kita ada kudrat, Allah juga ada kudrat. Sama pada sebutan, bukan pada hakikat. Hakikat tak sama. Di antara apa tak sama dari sudut mana tu? Kudrat kita dengan kudrat Allah tak sama pada pihak mana? Di antaranya kudrat Allah sedia kala, kudrat kita baharu. Kudrat Allah tidak ada permulaan, kudrat kita ada permulaan. Kudrat Allah boleh memberi manfaat mudarat, kudrat kita tak boleh memberi manfaat mudarat. Kekuatan yang ada pada api contohnya, tenaga yang ada pada api tidak boleh memberi sesuatu. Hakikat yang meleburkan besi itu adalah Allah. Hakikat yang sebenar-benar meleburkan besi itu Allah, bukan api. Kerana api itu makhluk. Tenaga yang ada pada api itu juga makhluk yang dijadikan oleh Allah. Adakah makhluk boleh memberi bekas? Jawabnya tidak. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Makhluk tak boleh memberi bekas. Kita, tubuh badan kita makhluk ciptaan Allah. Gerak-geri kita juga ciptaan Allah. Usaha ikhtiar kita juga makhluk Allah. Jadi adakah usaha ikhtiar kita boleh memberi sesuatu, boleh memberi kesan baik ataupun kesan yang tidak baik? Jawabnya tidak. Cuma usaha dan ikhtiar itu sebagai jalan sebab, jalan usaha dan ikhtiar orang panggil. Hakikatnya nampak macam manusia itu yang melakukan membuat sesuatu pekerjaan, itu pada zahir. Adapun pada hakikat yang menjadikan sesuatu yang diusahakan itu, yang menghasilkan sesuatu yang diusahakan itu adalah Allah yang maha kuasa. Contoh macam kita bekerja kan, kita bekerja tak kisahlah apa kerja kita. Makna keberhasilan, keuntungan, rezeki yang kita perolehi itu adalah dijadikan oleh Allah, bukan dijadikan oleh usaha kita. Dalilnya mana? Banyak dalilnya. Ramai orang yang berusaha tak dapat apa yang dia usahakan. Kalau betul usaha tu ada kuasa memberi, kenapa banyak yang berusaha tapi gagal? Itu dalil akli. Kita usaha bersungguh-sungguh tapi tak dapat. Ada yang berusaha berniaga akhirnya rugi. Mana dalil yang mengatakan usaha kita boleh memberi? Kalau usaha hamba boleh memberi, tidak akan ada yang kecewa dengan usaha. Betul? Itu dalil akli namanya. Akal kita fikir gitu. Kita pun sendiri alami, kita nak begini tak dapat. Mana kekuasaan kita? Mana tenaga kita? Mana kehebatan kita? Itulah dalil yang menunjukkan kekuasaan ataupun usaha ikhtiar yang ada dalam tubuh badan kita tak boleh menghasilkan sesuatu. Kadang-kadang kita tengok ada yang tak berusaha tapi rezekinya luas. Ada yang tak berusaha tapi rezekinya mewah. Ada yang berusaha tapi rezekinya sempit. Betul? Itu yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan usaha kita ni tidak boleh memberi sesuatu dalam apa, sama ada pekerjaan, ibadat gitu. Kalau kita ni, kita boleh duduk datang belajar, kita boleh duduk datang mengaji, bukan sebab kekuatan tubuh badan kita, semata-mata pilihan Allah, kehendak Allah, digerakkan oleh Allah hati kita. Jadi bila hamba tu tadi sentiasa mengingat, ini faedah daripada kita belajar tauhid ni, supaya boleh kita serapkan dalam hati kita. Kena selalu sedar, selalu ingat bahawasanya apa pun yang kita kerjakan ini semuanya adalah hakikatnya dijadikan oleh Allah. Barulah hati kita sentiasa mentauhidkan Allah, sentiasa mengingati Allah. Baru dalam hati kita boleh terselamat daripada penyakit sombong contohnya. Kenapa kita boleh sombong? Kenapa kita angkuh? Kenapa kita nak dipuji-puji? Sebab kita merasakan apa yang kita miliki ini adalah hasil daripada usaha dan ikhtiar kita sendiri. Sebab tu kita nak orang hargai kita.
Sebab tu kita nak orang hormat kita. Sebab tu kita nak orang memuji-muji kita. Sebab apa? Kita mengiktikadkan bahawasanya apa yang kita miliki ni, kekayaan, paras rupa dan sebagainya, ini adalah hasil daripada usaha dan ikhtiar kita. Sebab tu kita nak orang hargai. Orang yang di dalam hatinya sedar bahawa ini semata-mata zahir saja, hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi, Allah yang menjadikan. Dalam hati mereka tidak akan ada perasaan takabur, dia tak akan sombong. Sebab dia tahu hakikat, walaupun nampak zahirnya yang melakukan ibadat, tapi hakikatnya dia ditolong oleh Allah. Kalau kita kata kita hebat, kenapa kita tak boleh menahan diri kita untuk melakukan dosa kecil? Tak payah kata dosa besar, dosa kecil pun kita tak mampu nak tahan, jatuh juga dalam maksiat yang kecil. Mana kehebatan kita? Mana kudurat kita? Mana usaha kita? Usaha jatuh, tak nak tengok benda haram, tengok juga. Mana kekuatan kita? Mana kehebatan kita? Nak bangun tahajud tak boleh, kunci jam ni, kunci jam tu, habis bateri, tak bangun. Mana dalil, mana hebat, mana bukti? Itu menunjukkan usaha hamba, tenaga hamba, ilmu hamba tak boleh memberi sesuatu. Tak boleh bagi sesuatu. Sebab tu kena kenal. Barulah kita boleh selamat. Contohnya tadi, daripada ada perasaan ujub. Ujub ni sebab apa? Dia kagum dengan diri. Ujub ni makna perasaan hebat, kagum, tak sangka aku boleh buat ibadat macam-macam, orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Orang lain tak boleh mengaji, aku boleh mengaji. Orang lain tak boleh faham, aku boleh faham. Orang lain tak boleh bangun tahajud, aku boleh. Sebab apa dia jadi ujub? Sebab dia memandang perkara-perkara tadi adalah datang daripada hasil usaha dia sendiri. Ada pun orang yang tahu hakikat dah, dia akan alhamdulillah, aku boleh solat ni pun ditolong oleh Allah. Hati aku Allah yang menggerakkan hati aku nak solat. Allah yang menggerakkan hati aku nak hadir kuliah. Allah yang menggerakkan kaki tangan aku boleh berdiri solat, rukuk, iktidal, membaca, memikir dan sebagainya. Itu semua af'alullah, perbuatan Allah. Tapi itu akidah, duduk dalam hati, tak suruh cakap ni kena cakap macam biasalah. Dah makan ke belum? Dah, saya dah makan. Jangan kata Tuhan dah makan pula. Jangan kata Tuhan yang makan pula lah. Datang kerja naik apa? Naik motor. Jangan kata Tuhan pula naik motor. Akidah dalam hati, walaupun perbuatan kita, tapi hati, maknanya ini semuanya dalil, bukti tentang kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah. Inilah dalil kewujudan Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Aku tak ada daya upaya, la haula wala quwwata illa billah. Barulah dia boleh selamat daripada sombong dan sebagainya. Baik. Yang berdiri pada zat Allah. Jadi Allah Ta'ala ni dia memiliki banyak sifat kesempurnaan. Bukan 20, bukan sekadar 20, bukan sekadar 13. Allah Ta'ala, Tuhan ni memiliki sekalian sifat kesempurnaan, sekalian yang tak boleh nak dihitungkan banyaknya sifat kamalat kesempurnaan Allah. Cuma yang 20 yang disebutkan dalam kitab-kitab tauhid akidah adalah sifat-sifat yang tak dapat tidak kita sebagai hamba yang beriman mesti kena ambil tahu, sebagai dasar dan asas untuk kita memahami apa yang kita syahadahkan tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Kenapa Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah? Apa keistimewaan dia? Apa sifat yang ada pada dia sehingga dia saja yang wajib disembah? Kenapa yang lain tidak berhak disembah? Mesti ada perbezaan. Kalau sifat Tuhan sama dengan kita, maknanya kenapa kita nak mengabdikan diri kepada Tuhan tu kalau sifatnya sama macam kita, baharu macam kita, ilmunya macam kita, kudratnya macam kita? Tak berhaklah nak disembah. Sebab tu patung-patung dan sebagainya itu tidak berhak disembah. Kenapa? Tidak ada sifat yang melayakkan mereka itu disembah. Tidak ada satu pun sifat ketuhanan pada mereka, pada benda-benda tadi. Jadi itu orang panggil sembahan. Bukan Tuhan. Dan jangan dipanggil Tuhan pada berhala-berhala tu, jangan. Ada pun orang yang bukan Islam nak memanggil benda-benda tu Tuhan mereka, itu urusan mereka. Kita sebagai orang mukmin Islam jangan.
Kita kena panggil benda tu patung, berhala, makhluk. Jangan kita pun panggil Tuhan juga. Kalau tak mengaji, dulu kita beramah 2 kali 5. Tengok benda-benda tu kita kata, tu tengok Tuhan Buddha, tengok tu Tuhan Hindu. Salah tu kataan tu. Salah besar sebenarnya. Sebut dalam kitab ni nanti kat belakang, di antara perkara yang boleh merosakkan akidah, memanggil makhluk tadi dengan perkataan tu Tuhan. Mana boleh nak panggil Tuhan? Tak ada sifat Tuhan situ. Kenapa nak dipanggil Tuhan? Tuhan ni Allah saja. Allah lah Tuhan, Tuhan itulah Allah. Tak ada lain dah. Tak ada lain. Tak boleh nak kongsi perkataan Tuhan tu di sisi kita. Orang mukmin tak boleh nak dikongsi perkataan Tuhan untuk selain Allah. Tak boleh. Orang bukan Islam nak panggil itu lantak dia. Kita jangan. Dia tak ngaji sifat 20. Dia tak ngaji sifat 20 tak apa. Dia tak tahu. Kita kena ambil tak. Dan yang dapat ni sekarang ni dia nak sebut ta'alluq pula. Ta'alluq sifat. Bila sebut sifat ma'ani, dia ada peranan. Kalau kita ngaji tauhid, kita biasa dengar perkataan ta'alluq. Apa ta'alluq ni? Bahasa Melayunya urusan sifat. Ta'alluq tu makna peranan sifat, urusan sifat. Jadi sifat kudrat Allah, apa peranan dia, apa fungsinya, apa tugasnya, apa ta'alluqnya, apa pekerjaan kudrat ni. Jadi peranan sifat kudrat tu yang ada pada Allah tu, peranan dia apa? Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia dengan kudrat mengadakan, yakni menciptakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia tiap-tiap mungkin atas muafakat dengan iradat. Maksudnya begini. Okey, sifat kudrat Allah, kalau ditanya apa peranan, penting sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, penting memahami peranan kudrat ni. Kalau tak faham ta'alluq sifat ni, boleh menarik kita kepada rosak akidah. Jadi mengetahui ta'alluq sifat-sifat ma'ani ni penting juga. Penting. Nanti bila sampai tempatnya, nanti sahabat-sahabat akan nampak betapa pentingnya mengetahui ta'alluq sifat kudrat. Banyak yang salah faham dengan kekuasaan Allah. Contohnya, ada kalangan manusia yang akalnya boleh menerima perkara yang mustahil itu boleh dijadikan oleh Allah atas alasan Allah Maha Kuasa. Atas alasan Allah Maha Kuasa, akalnya boleh menerima perkara yang mustahil itu wujud. Di awal kitab ni dah diterangkan apa maksud mustahil akli. Mustahil akli adalah sesuatu perkara yang akal tidak boleh terima ada sekali-kali. Contohnya mana? Anak Tuhan. Anak Tuhan ni perkara yang wajib ke, mustahil ke, harus? Kita kena tahu ni tuan-tuan. Ini akidah. Ini akidah. Apa pegangan kita terhadap anak Tuhan? Bagaimana pegangan kita? Anak Tuhan ni boleh ada ke, harus ada ke, wajib ada ke, ataupun tak boleh terima di akal ada sekali-kali? Macam mana pegangan kita? Kalau kita tak belajar tauhid, kita tak akan ambil peduli tentang benda-benda ni. Bagaimana pegangan kita tentang anak Tuhan? Anak Tuhan ini perkara yang mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Bukan sahaja akal kita menghukumkan mustahil, bahkan ada dalilnya dalam Quran. Anak bagi Tuhan itu perkara mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Itu dalil di antara ayat yang menunjukkan bahawasanya anak bagi Allah itu perkara mustahil. Boleh faham saja. Apa maksud mustahil? Sesuatu yang tak boleh ada, yang tak boleh dibenarkan oleh akal adanya selama-lama, tak akan boleh, akal tak boleh terima.
Jadi kalau seandainya anak Tuhan yang mustahil tadi boleh diciptakan dengan alasan Allah Maha Kuasa, Allah boleh menciptakan anak dia, menunjukkan anak Tuhan itu bukan mustahil. Betul ke tidak? Hukum akal yang tiga ni tuan-tuan fahamkan dulu betul-betul. Nak ngaji tauhid ni kalau tak nampak hukum akal tiga ni payah kita nak faham masalah. Wajib akli bermaksud perkara yang akal menghukumkan mesti ada semata-mata, mesti ada saja. Itu perkara wajib akli. Contohnya ada Allah. Ada Allah tu wajib, mesti, tak boleh berubah. Kuasa Allah mesti, tak boleh berubah. Ketunggalan Allah wajib, mesti, tak boleh berubah. Tidak serupa Tuhan dengan makhluk, wajib, tak boleh berubah. Itu maksud wajib akli. Lawan dia apa? Mustahil akli. Mustahil akli bermaksud apa? Sesuatu yang akal tak boleh kalau bahasa kita tak masuk di akal, tak masuk akal, itu baru betul penggunaan tak masuk akal tu. Tak masuk akal ni makna mustahil akli, perkara yang akal tak boleh membenarkan, akal tolak semata-mata selama-lamanya, tak boleh wujud, tak boleh ada, takkan terima ada selama-lamanya. Meskipun dah berlaku kiamat, takkan boleh ada perkara itu, kerana perkara itu mustahil. Contohnya mana? Perkara mustahil ni banyak. Perkara mustahil bagi Allah tu banyak. Lemah Allah mustahil, buta Allah mustahil, ada dua Allah, dua Tuhan mustahil. Serupa Allah dengan makhluk mustahil. Anak bagi Tuhan mustahil. Jadi sekarang ni dah faham belum maksud mustahil? Sesuatu perkara yang tak boleh selama-lamanya tak boleh. Kalau perkara itu boleh ada dan boleh tiada, itu dipanggil harus pada akal namanya. Kalau wajib akli mesti ada semata-mata. Kalau mustahil akli mesti tiada semata-mata. Kalau kata harus akli, dia boleh berubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Itu harus akli. Mana contoh perkara yang harus akli, harus pada akal? Contohnya ni kewujudan kita. Kewujudan alam ini adalah perkara yang harus. Alam ini perkara harus. Kita ni harus, tuan-tuan pun harus. Sebab apa kata harus? Dulu sedia kala kita pernah tiada. Betul ke tidak? Dulu sedia kala kita belum ada, tak wujud pun. Kemudian Allah menciptakan, Allah kehendak, Allah ciptakan kita. Sekarang kita bersifat dengan ada pula. Jadi dulu kita pernah bersifat tiada, sekarang kita sedang bersifat dengan ada. Tilik pula janji Tuhan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak lama lepas ni, esok lusa kita tiada pula. Nampak tak keadaan kita tadi? Berubah-ubah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Itu namanya kewujudan alam ini harus ada akal, bukan wajib. Kewujudan alam ini harus, bukan wajib. Kewujudan Allah wajib. Kewujudan alam serta isinya harus. Kewujudan perkara anak Tuhan mustahil. Baik. Kalau dengan alasan Allah Maha Kuasa menjadikan, seandainya dikata begini, Allah tu Maha Kuasa, dia boleh, kalau dia nak ciptakan anak dia, boleh. Bermaksud anak Tuhan bukanlah mustahil. Sebab apa bukan mustahil? Boleh berubah menjadi ada. Nampak tak? Bila sesuatu tu daripada tiada boleh berubah menjadi ada, bukan mustahil, namanya harus. Ingat tu, anak Tuhan mustahil, bukan harus. Jadi akal kita tak boleh terima adanya anak Tuhan selama-lamanya. Jadi bagi orang yang mengiktikadkan Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan anak dia, kalau begitu anak Tuhan bukanlah mustahil. Betul ke tidak? Anak Tuhan itu mustahil ke harus? Mustahil. Ini akidah. Abang-abang sekalian kena belajar betul-betul. Abang sekalian kena belajar betul-betul.
Abang sekalian kena belajar betul-betul. Abang sekalian kena belajar betul-betul. Bab tu ngaji tauhid. Kelas kat sini sebagai nak buka minda. Supaya abang-abang ni makna yang dikasihi oleh Allah, yang mengaji ni, yang muhibbin, pencinta ilmu ni, nampak betapa pentingnya ilmu akidah ni. Kemudian carilah kat luar-luar sana, ada je kuliah-kuliah tauhid, pergilah. Kalau kena harap sini tak cukup. Masanya singkat, kadang 9 kali 9 kali macam tu. Kalau saya tak datang lagi lah, tak ada kelas contohnya. Jadi ngaji penting sangat-sangat akidah. Nampak tak? Itu dengan sebab apa tadi? Sebab tak faham peranan sifat kudurah. Ala kulli syai' qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Makna pengetahuan tu terlalu umum. Allah maha kuasa, makna pada kita Allah boleh buat apa saja. Betul, Allah boleh buat apa saja. Tapi ulama dah huraikan ayat tu. Apa saja tadi tu, Allah maha kuasa jadikan apa saja, yakni nak tafsir apa saja tadi. Bukan semua benda, bukan semua perkara yang masuk di dalam urusan Allah nak menjadikan tadi itu adalah perkara yang harus. Itu yang duduk di dalam peranan kekuasaan Allah. Allah maha kuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu, yakni sesuatu yang harus, bukan menjadikan sesuatu yang mustahil. Sifat mustahil, benda mustahil tidak masuk dalam urusan kekuasaan Allah. Kenapa? Kerana kalau perkara mustahil boleh diubah, maka tidaklah dipanggil mustahil. Kalau benda mustahil boleh berubah, bukan mustahil lah. Mustahil ni tak boleh berubah, kekal tiada selama-lama. Nampak tak? Sebab ada soalan tu sebenarnya maknanya nak menguji kefahaman. Maknanya kalau tak faham boleh baiki, bukan nak menguji dah. Contohnya ada orang soal kita, adakah Allah berkuasa menciptakan anaknya? Nak tengok kita faham tak tentang kuasa tadi. Kalau kita tak mengaji, contohnya kalau abang-abang, makna sahabat-sahabat ni kalau tak dengar hari ni, pasti akan ramai yang jawab kuasa. Adakah Allah kuasa menjadikan anaknya? Mestilah. Kita akan jawab mestilah, kan dia kuasa. Kita tak sedar perkataan tu membawa kepada boleh berubahnya perkara mustahil. Kalau perkara mustahil boleh berubah, habislah. Bertukar hakikat. Kalau macam tu kita boleh buat begini. Boleh tak Allah Ta'ala nak menyerupai muka saya? Kalau atas alasan kuasa, boleh kan? Tak rosak akidah. Tak boleh membawa kepada rosak akidah. Kalau akal kita boleh menerima yang Tuhan tu serupa dengan makhluk. Jadi hati-hati. Hati-hati belajar, insya-Allah. Kita niat belajar ni nak jaga akidah. Bukan nak jaga akidah kita. Paling tidak akidah kita nak kena jaga. Sebab sahabat-sahabat ni dikasihi oleh Allah, maknanya benda yang nak merosakkan akidah ni kalau tak datang daripada luar, dia datang daripada dalam diri sendiri, iaitu daripada nafsu kita, ataupun daripada bisikan-bisikan syaitan yang memang nak cari peluang agar kita meragui Allah. Dia kan bisikkan macam-macam. Jadi kalau kita tak ada kefahaman, macam mana kita nak tolak benda-benda macam tu? Contoh tengah duduk-duduk, syaitan bisik, dia kata, agak-agak engkau Tuhan kuasa tak nak buat anak dia? Dia boleh bisik macam-macam. Dia kata Tuhan tu kan maha kuasa. Boleh tak agak-agak kalau dia nak buat bini dia ke, dia nak buat anak dia ke? Boleh tak? Kalau kita tak faham, kita akan kata, apa tak boleh pula? Kan dia kuasa. Bukankah boleh? Kalau di situ makna memberi faham, benda mustahil tadi boleh berubah, menunjukkan tidak serupa makhluk itu bukanlah wajib bagi Allah, bahkan harus saja. Padahal pada hakikatnya serupa Tuhan dengan makhluk itu perkara
mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali selama-lamanya. Wallahu a'lam. Cukup sudah time. Nanti sambung lagi. Cari tuan-tuan abang-abang ngaji kat luar, ada kuliah-kuliah kat luar, pergi cari insya-Allah. Niat baik-baik, mudah-mudahan dengan usaha kita macam tu Allah pelihara akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kuturi wa thawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.